Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kawan saya akan membincangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Nama saya Norain Arifah binti Jusof bersama dua lagi rakan saya. Nik Safia Karim, Profesor Emeritus Nik Safia Karim bin Haji Abdul Karim dilahirkan di Kota Baru, Kelantan pada 17 Disember 1939. Beliau menerima pendidikan awal Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baru atau dikenali sebagai Sekolah Rendah Zainab. Beliau melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan Melayu iaitu Kolej Tinggi Prussia. Selepas itu, beliau belajar di State Francis Institution Melaka hingga lulus Higher School Certificate pada tahun 1959. Pada tahun 1965, beliau memperoleh ijazah sarjana muda sastra dengan ujian dalam bidang linguistik daripada Universiti Malaya. Pada tahun 1975, beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang linguistik daripada Ohio University. Beliau dilantik sebagai tutor di Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya pada tahun 1993. Antara kepakaran beliau adalah dalam bidang tata bahasa dan dalam bidang sosial linguistik. Antara sumbangan beliau dapat dilihat dari jawatan yang beliau sandang, antaranya Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial, Ketua Jabatan Pengajian Melayu dan pengarah pertama Akademi Pengajian Melayu. Pada tahun 1989 hingga 1990, beliau dikejamkan ke Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai timbalan ketua pengarah. Beliau juga dilantik menjadi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka selama 14 tahun dan menjadi ahli jawatan kuasa tetap Melayu yang mewakili Malaysia di Pertemuan Majlis Bahasa Melayu Brunei, Indonesia dan Malaysia, MABI. Antara peranan dan pemikiran Nik Safia yang telah kami pelajari dan cari, yang pertama, lebih berfokus kepada sosiolinguistik dan pakar rujuk bahasa yang sering dijemput. Buktinya beliau ada memberi khidmat dalam dan luar negara kepada Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam. Beliau juga pernah terbang ke Sabah dan Sarawak untuk mengkaji tentang bahasa di sana kerana beliau sangat sinonim dalam bidang tata bahasa. Seterusnya, beliau menjadi pengasas Persatuan Linguistik Malaysia. Dilihat daripada kegigihan beliau, kini beliau menjadi penasihat persatuan tersebut dan pernah menjadi presiden selama 18 tahun. Beliau telah berkhidmat dalam Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka selama 14 tahun. Beliau juga dilantik sebagai ahli jawatan kuasa tetap Bahasa Melayu yang mewakili Malaysia di Pertemuan Majlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia MABIM dan menjadi ahli jemputan dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM. Seterusnya, beliau menggunakan penggunaan bahasa Melayu yang tepat ketika berkomunikasi. Selain itu, pemantapan dalam sistem bahasa. Perkara ini berlaku kerana perkembangan dalam bahasa Melayu dengan perkembangan bahasa Melayu dalam istilah yang baharu. Juga penyeragaman cara menghuraikan sesuatu istilah dengan betul berdasarkan situasi yang terkini. Seterusnya, menerbitkan pelbagai karya berkaitan dengan tata bahasa sebagai rujukan kepada masyarakat. Beliau telah menghasilkan belasan buku secara langsung dalam bidang tata bahasa dan ratusan majalah tentang bahasa. Antara karya beliau yang mudah didapati pada masa kini adalah Tata Bahasa Dewan. Antara pemikiran Nik Safia Karim ialah pemikiran tentang morfologi. Menurut Nik Safia Karim pada tahun 2004, morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan perbandingan kata. Dengan struktur kata, menunjukkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. Selain itu, pemikiran Nik Safia Karim tentang konsep tata bahasa. Menurut beliau, pada tahun 1996 mentafsirkan bahawa bahasa itu terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak terbilang jumlahnya.
Ayat pula terdiri daripada ringkasan perkataan yang bermakna, manakala penyelidikan terhadap tata bahasa biasanya dilakukan dari segi cara perkataan dibentuk daripada guna-guna bahasa dan dari segi cara perkataan perkataan disusun menjadi ayat. Pemikiran seterusnya adalah tentang pemantapan sistem bahasa. Isafah Karim berpendapat pemanfaatan sistem bahasa sebagai persediaan menjadi bahasa yang cekap dan mempunyai daya pengungkap hal ehwal ilmu, teknologi dan segala bidang dalam untuk kehidupan moden telah mencapai tahap yang cukup. Walaupun proses ini masih berterusan dan masih memerlukan pemantapan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya, tentang penulisan masa. Menurut beliau, penulisan masa ini amat penting kerana beliau sentiasa menemukan kejayaan di samping keluarganya. Zainal Abidin bin Ahmad atau dikenali sebagai Zakba. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Bukit Kandas, Batu Kikir, Negeri Sembilan. Beliau mula bersekolah di Sekolah Melayu Batu Kikir ketika usianya 12 tahun. Tidak lama kemudian, beliau bertukar ke Sekolah Melayu Tinggi dan mendalami pengajian Arab dan Islam. Pada tahun 1910, beliau melanjutkan pelajaran ke State Hall Institution dan lulus dalam peperiksaan Senior Cambridge. Beliau menjadi pensyarah bahasa Melayu di School of Oriental and African Studies, University London dan mengambil ijazah sarjana muda sastra. Beliau juga seterusnya peranan dan pemikiran Zakba. Seperti yang diketahui, Zakba merupakan seorang aktif dalam bidang keagamaan, kebahasaan, kesusastraan, kebudayaan, politik, tetapi lebih menyelah dalam bidang bahasa Melayu. Beliau menulis wakalah seperti Majalah Buruh, Al-Ikhwan, Indras dan Cenderamata. Beliau hampir 40 tahun aktif dalam kegiatan penulisan dan penterjemahan dan lantik sebagai Ketua Pengarang dan Penterjemahanan Pejabat Kara Mengarang Maktab Perguruan Sultan Idris. Beliau menganggotai Persatuan Melayu Selangor dan menyertai Gerakan Menentang Melayan Union pada tahun 1945. Beliau juga aktif memperjuangkan penubuhan Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya, Singapura dan juga di Kuala Lumpur, dan turut memperjuangkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Beliau juga merupakan salah seorang yang penting dalam memperjuangkan penubuhan dalam bahasa dan pustaka. Salah satu sumbangan Zakba ialah dalam sistem ejaan Melayu. Minat beliau terhadap penulisan bermula pada tahun 1918 semasa menjadi guru bahasa Melayu merangkap penterjemah di Maktab Melayu Kuala Kangsar. Beliau telah mula mengumpul senarai perkataan Melayu dalam tulisan Jawi. Dalam tahun 1924 pula, beliau telah menjemput sebilangan orang Melayu dari kalangan pegawai kerajaan yang berpendidikan Inggeris datang ke Kuala Lumpur untuk membantu menumbuhkan sebuah Pan Malayan Malay Literary Society yang bermatlamatkan untuk menyatukan pelbagai kelainan sistem ejaan Melayu di samping memajukan perkembangan kesastraan Melayu moden. Zakba juga mengubah sistem ejaan bagi menggantikan sistem ejaan oleh R.J. Wilkinson pada tahun 1914. Zakba mengubah sistem ejaannya sendiri menggantikan sistem ejaan oleh R.J. Wilkinson bermula dari tahun 1933 sehingga 1972 dan dikenali sebagai sistem ejaan sekolah kerana ia paling lama digunakan dalam sekolah ataupun institut pendidikan. Zakba juga turut berusaha memperkembangkan penggunaan bahasa Melayu dan turut terlibat sebagai anggota Lembaga Menggubal Perkataan Melayu bersama-sama Ibrahim Mahmud, Datuk Haji Muhammad Said, Abdul Rahim Kajai dan Osman Kalam.
Kemudian daftar ejaan Jawi iaitu pada tahun 1959, Zakbar berusaha perkenalkan kaedah ejaan Jawi. Bermula pada tahun 1918, Zakbar memulakan persenaraian kata-kata dalam tulisan Jawi, dan pada tahun 1924, beliau mengambil inisiatif membubuhkan persatuan untuk menyeragamkan ejaan Jawi. Pada tahun 1931, beliau telah berjaya merumuskan undang-undang ejaan Jawi dan menerbitkan rahsia ejaan Jawi. Dan pada tahun 1934, beliau telah berjaya menyiapkan daftar ejaan Melayu untuk orang Melayu. Kemudian semangat yang ketiga ialah dalam bidang berbahasa. Beliau telah meletakkan asas golongan kata dan golongan ayat bahasa Melayu, iaitu nama, perbuatan, sifat, sendi dan seruan. Kemudian beliau membahagikan kata sifat kepada sifat nama iaitu adjektif dan sifat kata iaitu adverba. Beliau juga merupakan seorang sarjana Melayu pertama yang menghasilkan huraian tata bahasa Melayu yang lengkap dan mendalam, seperti meletakkan asas sistem bahasa Melayu baru baik dalam bidang ejaan, tata bahasa Melayu maupun retorik. Dr. Haji Awang Sarian juga menegaskan sehingga kini ketetapan yang dibuat oleh Zakbar menjadi pegangan pendidik dan pelajar serta masyarakat umum dalam penggunaan bahasa Melayu rasmi, terutama dalam bidang pentakhiran. Dari segi retorik, Dr. Haji Awang Sarian mengatakan buku ilmu mengarang Melayu karangan Zakbar yang terbit pada tahun 1934 mendahului buku tokoh retorik Inggeris King Brooks dan Robert Warren, iaitu model retorik yang terbit 6 tahun sesudah buku Zakbar. Pendapat ini dalam kertas kerja Retorika Melayu dari tanggapan Zakbar untuk Kongres Bahasa Melayu Sedunia pada Ogos 1995. Seterusnya, nama Zakbar sentiasa dikaitkan dengan perkembangan bahasa Melayu dan zaman baharu kerana Zakbarlah yang meletakkan asas sistem bahasa Melayu dalam bidang ejaan, tata bahasa Melayu maupun retorik. Selain itu, Zakbar menandai babak awal perkembangan ilmu bahasa atau linguistik Melayu baharu sejak tahun 1920-an, kira-kira satu dekad lebih awal daripada tokoh linguistik Amerika yang muncul pada tahun 1930-an. Seterusnya, sebahagian analisis Zakbar yang ternyata masih dapat dijadikan sumber untuk analisis bahasa Melayu. Contohnya, penyusunan tata bahasa Melayu di Malaysia dari buku Pelita Bahasa Melayu ke Tata Bahasa Dewan untuk persidangan pengajian Melayu di Universiti Malaya pada tahun 1986. Selain itu, Zakbar telah meletakkan rumus-rumus tata bahasa Melayu yang jelas dan mantap. Pembahagian golongan kata dan golongan ayat bahasa Melayu telah dihuraikan oleh Zakbar dengan jelas walaupun dengan kaedah tata bahasa tradisional dan menggunakan istilah yang tidak bersifat linguistik. Seterusnya, keunggulan Zakbar terletak pada kekuatan dan ketajaman intuisi serta pemerhatiannya terhadap sistem bahasa Melayu. Walaupun beliau tidak terlibat secara formal dalam disiplin linguistik, analisis yang dihasilkan oleh beliau membuktikan bahawa gagasan-gagasan penting dalam bidang ilmu itu ada dalam intuisinya. Yang terakhir adalah istilah fonologi. Pada saat istilah fonologi belum dikenali oleh orang pada tahun 1930-an, Zakbar telah mengemukakannya melalui analisisnya dalam sistem bahasa Melayu. Orang yang tidak memiliki intuisi tentang fonologi tidak mungkin dapat mengetengahkan analisis ejaan sesuatu bahasa kerana ejaan atau huruf merupakan lambang atau gambaran dalam sistem bunyi bahasa tersebut. Sebenarnya istilah yang digunakan hampir sama, hanya beberapa istilah saja yang agak berbeza. Hampir semua ahli bahasa sepakat menggunakan istilah golongan kata, iaitu Asma Haji Omar, Abdul Hasan dan termasuk Nik Safiah Karim melainkan Zakbar yang menggunakan istilah jenis kata. Begitu juga istilah yang digunakan bagi merujuk setiap golongan kata dan sub-golongan di bawahnya. Kemudian Zakbar menggunakan istilah rangkai kata pada frasa kerana frasa melibatkan rangkaian perkataan, iaitu setiap rangkai kata perlu mengandungi sekurang-kurangnya 2 perkataan atau lebih perkataan. Dalam kajian moden, khususnya kajian yang dilakukan oleh ahli bahasa transformasi generatif,
Nik Safiah Karim menganggap frasa tidak semestinya terdiri daripada dua perkataan, tetapi satu perkataan juga boleh merupakan frasa. Penggolongan kata yang dibahagi kepada 4 golongan yang dilakukan oleh Nik Safiah Karim dan beberapa orang ahli bahasa yang lain. Golongan kata dibahagikan kepada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas, manakala Zabah menggolongkan kata kepada 5 golongan, iaitu kata nama, kata kerja, kata sifat, kata sendi dan kata seruan. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.